Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Waalaikumsalam. Okey. Tolong kita mulakan macam biasa kita baca doa dulu. Semoga kelas kita ni diberkati dan dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, untuk malam ni kita akan buat ulang kaji subjek sirah. Itu percubaan macam mana sirah? Okey, Okey tak? dapat 93. Okey, yang lain? Saya sirah dapat nombor 2. Apa? Nombor 2? 75. Okey. Yang lain ada? Dapat berapa? Okey, tak apa. Yang dapat B tu 75 tu insya-Allah awak boleh tingkatkan lagi sikit. Lagi 5 markah je tu nak dapat A. Oh, Siti Farah Ashikin belum tahu lagi. Okey. Tak apa. Mungkin ustaz atau ustazah awak tu masih menanda lagi kertas. Okey, Afif Ryan pun sama. Okey. Untuk malam ni kita akan buat ulang kaji soalan sirah. Macam biasa juga, macam sebelum ni. Okey. Ini T2B sirah set 2. Minggu lepas kita dah jawab set 1 kan. Minggu ni kita akan jawab set 2. Okey. Kita mulakan dengan bahagian A dulu. Okey, soalan 1. Biasa kalau dalam peperiksaan soalan 1 ni soalan yang mudah lah. Kebiasaannya soalan mudah. Okey, Nabi Muhammad berdakwah selama berapa tahun? 23. Okey. 23 tahun. Okey, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 23 tahun di Mekah dan Madinah. 40 tahun? Terima dia Nabi, menjadi Nabi. Ya. Nabi menerima wahyu. Bila Nabi menerima wahyu yang pertama tu, bermaksud Nabi telah dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Okey, soalan 2. Nabi Muhammad menekankan aspek apa di awal dakwah Akidah. kita? Akidah. Okey, solat, Akidah. Akidah. Okey. Benda ialah akidah. Nabi, benda pertama sekali Nabi tekankan ataupun berdakwah ialah daripada aspek akidah. Sebab Nabi nak membetulkan akidah orang Arab di Mekah pada waktu tu. Waktu tu orang Arab dekat Mekah dia dah mensyirikkan Allah. Buat patung-patung banyak. Mensyirikkan ni maksud dia menduakan Allah. Jadi Nabi diutuskan untuk membetulkan akidah orang-orang Arab di Mekah. Kemudian barulah pada akhlak. Soalan ketiga. Apakah gelaran yang diberi? Ni paling senang kan? Selalu keluar ni soalan ni.
Alamin. Amin. Alamin. Yang dipercayai. Maksud dia apa? Yang Yang dipercayai. dipercayai. As-Siddiq gelaran untuk siapa? As-Siddiq Abu Bakar. Sahabat baik Nabi. Sayyidina Abu Bakar. Maksud dia ialah yang membenarkan. Al-Kafirun? Al-Kafirun. Ini Ustaz saja test dia ni. Ada lah. Kafirun ada. Tak ada. Nama surah dalam Surah. Al-Ikhlas tu sama. Nama surah dalam Al-Quran. Okey, soalan keempat. Bilakah kefarduan solat diterima oleh Rasulullah? Waktu peristiwa Peristiwa Isra Isra. Ramadan. Isra. Ramadan. Okey. Oh, tahun ke-10. Tahun. 10. Ha. Tahun ke-10. Tahun ke berapa? Tahun ke-10. Ke-10 penabian ke-10. Tahun ke-10 ke tahun ke-11? Ke-10. Tahun ke-11. 11. Tahun Dia jawab ke-11. ke-10 betul. Selepas 10 tahun Nabi berdakwah dekat Mekah, barulah ada kefarduan solat. Kefarduan. Yang kefarduan tu masa Mi'raj kan? Ya, masa Isra dan Mi'raj. Jadi dia ikut tarikh Isra Mi'raj juga. Ya, dia ikut tarikh Isra Mi'raj. 27 Rejab tahun ke-11 kerasulan. Okey. Soalan 5. Sebelum menerima kefarduan solat, Nabi bersolat menggunakan syariat apa? Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Nabi Musa? Ibrahim. Okey, Nabi Ibrahim. Okey. Sebabnya yang Isra Mi'raj tu tahun ke-11 kerasulan kan? Ya. Tapi dalam buku nota dia tulis tahun ke-12. Tahun ke-12? Ya ke? Okey, nanti awak cek balik dekat buku teks. Saya ni dah tengok dah. Sebab yang paling tepat sebenarnya dekat awak ikut buku teks. Buku teks tu paling tepat. Kadang-kadang nota ni kadang-kadang dia tersilap. Dia tersilap tarikh, tersilap nama kadang-kadang. Okey. Syariat sebelum menerima kefarduan solat, Nabi bersolat menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Nabi waktu tu tak ada lagi 4 rakaat, 3 rakaat, tak ada. Nabi bersolat 2 rakaat je dulu sebelum menerima kefarduan solat. Sebabnya dekat Mekah tu kebanyakannya ialah keturunan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada mulanya orang Arab kat Mekah tu dia menggunakan syariat Nabi Ibrahim. Lepas tu makin lama setelah beberapa ratus tahun barulah mereka ni mula mensyirikkan Allah, buat patung. Dia ada orang pertama, nama dia Ustaz lupa. Orang pertama yang membuat patung dekat Mekah. Nabi ada sebut nama dia. Nabi cakap apa? Aku melihat orang ni berada dalam neraka sekarang. Sebab dia lah punca orang-orang Arab dekat Mekah ni mensyirikkan Allah dengan membina patung. Sebabnya dia pergi ke Syam. Kisah dia pergi ke Syam, dia nampak orang Syam ni banyak jual patung. Dia tanya kat orang Syam tu kenapa jual patung. Lepas tu orang Syam dekat Syam cakap patung ni bagi tu, bagi ni. Lepas tu dia pun bawa balik dekat Mekah dan dia perkenalkan dekat Mekah. Dan akhirnya bukan semualah, sebahagian besar penduduk Mekah membina patung sendiri dekat rumah diorang. Okey, soalan 6. Berikut merupakan cadangan untuk memberitahu telah masuk waktu solat sebelum azan disyariatkan, kecuali meniup trompet,
mengetuk pintu rumah, Mengetuk pintu. membunyikan Mengetuk pintu loceng, kan mengetuk pintu rumah. mengetuk pintu rumah. Mengetuk pintu rumah. Atau menyalakan api. Mengetuk pintu. Okey. Jawapan dia ialah mengetuk pintu. Pintu. Ni kecuali yang salah. Waktu tu banyak cadangan daripada sahabat-sahabat, antaranya ialah meniup trompet, membunyikan loceng, menyalakan api. Tapi Nabi tak berapa setuju dengan cara-cara ni. Sebab cara-cara ni seperti meniru daripada agama-agama lain. Macam Kristian nak solat, membunyikan loceng. Macam Yahudi, Ustaz tak pastilah macam mana. Lepas tu orang yang menyembah api, dia nyalakan api. Jadi Nabi tak bersetuju. Lepas tu lah baru ada azan disyariatkan. Ada seorang sahabat ni, dia bermimpi ada azan. Dan dia cerita kat Nabi, Nabi cakap tolong ajak azan ni kepada Bilal bin Rabah. Sebabnya dia kata suara Bilal ni kuat dan sedap didengar. Okey. Soalan 7. Semasa pembukaan kota Mekah, Rasulullah telah mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di mana? Depan Kaabah, di tepi Kaabah, di atas Kaabah, atau di Di belakang atas. Okey, jawapannya ialah di atas. Okey, jawapannya di atas Kaabah. Nabi Muhammad telah mengarahkan Bilal naik ke atas Kaabah untuk melaungkan azan. Menandakan kota Mekah telah dikuasai oleh orang-orang Islam. Okey, soalan 8. Apakah peristiwa besar yang berlaku pada bulan Ramadan pada tahun ketiga Hijrah? Apakah peristiwa yang berlaku? Perang Uhud. Penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran. Turunan Al-Quran juga ini. Penurunan Al-Quran. Okey, Al-Quran. Okey, jawapan yang betul ialah peperangan Badar. Hijrah. Tahun ketiga Hijrah. Itulah baca yang depan je. Soalan yang belakang ni sebenarnya dia trik awak kat situ je. Peristiwa besar dengan tahun ketiga Hijrah. Iaitu yang berlaku ialah peperangan Badar. Okey, soalan 9. Bukan tahun kedua Hijrah ke Perang Badar? Tahun ketiga. Dalam nota dia tulis kedua. Jap silap. Betul lah, tahun kedua. Ustaz silap lah ni soalan dia. Tahun ketiga Perang Uhud. Saya kata Perang Uhud tadi. Soalan nombor apa tadi? Nombor 39. 88. Okay. Ustaz betul kan, jap. Kedua. Silap. Ketiga. Okey. Baru tahu Perang Badar. Ketiga Perang Uhud. Okey. Kalau ada yang macam soalan ni macam salah, beritahu Ustaz Okey. Okey, soalan 9. Apakah maksud ghanimah? Harta rampasan perang. Okey, harta rampasan perang. Bukan wang perlindungan. Zakat. Zakat yang kedua cukai. Wang tebusan, semuanya wang. Dia bukan wang perlindungan, wang tebusan, zakat yang perlu dibayar pun bukan. Wang tebusan ni memang ada dalam Islam apabila seseorang tu ditangkap menjadi tawanan perang, nak lepas boleh.
Tapi kena bayar wang tebusan. Tebusan. Wang perlindungan dalam Islam tak ada. Sekarang ada. Sekarang ni dekat Malaysia ada. Yang tu biasa sebab kalau contoh ni macam tak nak orang kacau kan. Tapi tu pun secara paksa sebenarnya. Wang perlindungan ni kalau kita tengok pada zaman sekarang ni. Sebab kalau kita tak bayar nanti dia kacau kita punya perniagaan. Wang perlindungan dalam Islam tak ada. Okay, soalan 10. Pada peperangan Uhud, tentera musyrikin Mekah diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Abu Jahal. Abu Lahab. Abu Jahal. Sufyan, Abu Jahal. Abu Talib. Ni semua Abu cikgu. Apa Ustaz letak? Abu Lahab. Siapa ketua tentera musyrikin Mekah pada perang Uhud? Perang Uhud ni Abu ni? Abu Sufyan ada orang jawab. Abu Sufyan orang Honda. Hijau. Siti Farah. Hijau belah. Asyikin. Hijau. Dia betul. Abu Sufyan. Abu Jahal ni masa perang Badar. Orang tengok buku pun belum tentu betul. Okey. Abu Jahal ni masa perang Badar dia terbunuh. Abu Lahab ni, Abu Lahab ni antara pimpinan besar dekat Mekah, tapi dia tak join perang Badar. Tapi selepas kekalahan orang musyrikin Mekah dekat perang Badar, tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Abu Talib ni bukanlah, Abu Talib ni bapa saudara. Masa perang Badar, ramai pemimpin besar musyrikin Mekah ni yang mati tau. Yang tinggal Abu Sufyan ya. Sebabnya Abu Sufyan ni masa perang Badar dia pergi mana? Nabi sebenarnya masa perang Badar tu Nabi nak attack, nak serang kabilah Abu Sufyan yang baru balik daripada Syam. Tapi Abu Sufyan ni dia berjaya elak. Dia berjaya mengelakkan diri daripada bertembung dengan tentera Islam. Lepas tu dia hantar seorang untuk meminta bantuan dekat Mekah. Lepas tu Abu Jahal kumpulkan orang tentera musyrikin pergi ke Badar untuk berperang. Abu Sufyan sebenarnya dia dah lepas tu dia selamat sampai ke Mekah. Okey, soalan 11. Semasa perang Khandaq, Allah telah menurunkan apa? Malaikat menurunkan ni apa ni? Taufan, Al-Quran Apa ni? atau Ni ribut Taufan. Okey, Ribut pasir. Taufan. Waktu tu Allah turunkan ribut Taufan masa perang Khandaq. Ribut pasir. Membantu orang Islam. Bila berlaku ribut Taufan ni, habis semua barang-barang tentera kafir ni diterbangkan. Dan akhirnya tentera kafir ni membuat keputusan untuk kembali ke Mekah. Tak jadi dia nak dia tak jadi untuk meneruskanlah serangan ke atas Madinah. Sebelum tu dia dah berkampung depan Madinah tu selama 40 hari kalau tak silap Ustaz. Dia berkampung kat depan kota Madinah tu. Sebabnya salah satunya dia nak melepasi parit tu tak dapat. Dia tak berjaya melepasi parit tu. Bila ada yang cuba melompat dengan kuda, akan dipanah oleh tentera Islam. Tu yang ramai terkorban juga dekat perang Khandaq. Kaum musyrikin ni. Panjang. Dalam tapi dia punya jarak dekat darat tu panjang ke? Dia panjang ke dia punya ni? Dia dalam dan lebar dia tu lebar besar. Lebar dia besar. So kalau nak lompat, dia sebenarnya boleh je lompat, tapi
waktu tentera kafir tu nak lompat, orang Islam dia bagi anak panah. Tak sempat sampai dah mati. Dan ada jugalah sebenarnya beberapa orang kafir yang berjaya lepas. Tak silap Ustaz 5 orang. Ada 5 orang. Bila dia berjaya lepas, dia cakap dengan tentera Islam, suruh lawan one by one. Dia kata. Jadi lawan lah. Bila lawan mati. Bila dia tengok ada seorang tu dah mati, yang lagi 4 orang lah lari balik. Tapi ada juga yang dapat dibunuh juga. Rasanya 3 orang dapat lari. 2 orang mati terbunuh daripada pihak orang kafir, musyrikin Mekah tu lah, tentera kafir. Okey, soalan 12. Siapakah Abdullah bin Ubay? Ni ketua bagi ketua orang munafik. Okey. Ketua orang munafik. Bukan ketua orang kafir. Dia bukan ketua orang Yahudi, tapi dia ketua orang munafik. Kafir dan munafik. Okey, orang munafik ni ialah orang yang berpura-pura Islam, tapi hati dia masih kafir. Dia masih apa-apa yang Nabi cakap dia akan lawan. Dia tentang. Nabi cakap buat, contoh Nabi suruh buat A, dia tak nak buat A, dia buat B. Contoh dia dekat perang Uhud lah. Bila Nabi ajak berperang, dia tarik 300 orang. Dia cakap kita tak payah ikut Muhammad ni. Dia panggil Nabi Muhammad, Rasulullah ni dia panggil Muhammad dia. Kita tak payah ikut Muhammad ni. Keluar berperang. Kita bertahan di Madinah saja. Dia cakap. Tu yang 300 orang ikut dia. Terpengaruh dengan Abdullah bin Ubay ni. Masa dekat Madinah, Nabi bukan sahaja berhadapan dengan orang Yahudi, tetapi Nabi juga berhadapan dengan orang munafik. Orang munafik ni lagi bahaya sebab dia berpura-pura Islam. Dia solat, puasa, tapi dia suka menentang Islam sebenarnya. Dia suka menentang Rasulullah. Dan akhirnya nanti Nabi selepas perang apa Nabi akan bocorkan ataupun bagi tahu siapa orang munafik dalam kalangan penduduk Mekah tu. Nabi sebut seorang nama dia. Okey, soalan 13. Bilangan orang Islam yang terbunuh di perang Uhud berapa orang? Bilangan orang Islam perang Uhud 70. Nama okey, 7 orang. Okey, 6 orang yang terbunuh, 6 orang perang apa? Perang Badar. Okey, perang Kondak. Perang Badar 14 orang Perang Badar. berkorban ataupun terbunuh, mati syahid. 43? Apa? Okey, 43 ialah pemanah yang turun dari bukit Pemanah di perang Uhud. Daripada 50 orang Nabi tempatkan pemanah, 43 orang pergi turun. 7 orang tinggal. Tinggal 7 orang je yang tinggal. 43 orang ni dia sibuk pergi kutip harta rampasan perang kat bawah tu. Ghanimah. Sibuk nak tolong ghanimah. Kutip ghanimah. Padahal Nabi dah pesan dah, menang atau kalah jangan turun dari bukit. Selagi Nabi Muhammad tak beritahu apa. Ya. Kalau tak ada arahan daripada Nabi Muhammad, jangan turun walaupun menang atau kalah. Tak dengar cakap Nabi, itulah kalah perang Uhud.
Kekalahan dia salah satunya ialah ni lah. Tak ikut cakap Nabi. Sama. Okey. Soalan seterusnya, soalan 14. Siapakah sahabat Rasulullah yang tidak ikut berperang di peperangan Badar? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ikut. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar. Sayyidina Osman ataupun Sayyidina Ali? Sayyidina Osman. Siapa sahabat Rasulullah yang tidak ikut berperang di peperangan Badar? Abu Bakar. Ikut. Ha. Siapa tahu jawapan dia? Ikut nak dengar soalan ni. Soalan ni Tak pernah. tak pernah. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Okey. Jawapan Sayyidina yang Umar. sebenarnya ialah Sayyidina Uthman. Osman. Oh betul. Saya tak kata. Okey, Sayyidina Uthman ni dia antara yang sahabat yang masyhur masyhur ni antara yang popular yang tidak ikut berperang di peperangan Badar. Nabi bagi dia pengecualian untuk tidak ikut serta berperang di peperangan Badar. Sebabnya dia bukan Sayyidina Uthman tak nak pergi, Sayyidina Uthman nak pergi, tetapi Nabi cakap tak payah, tak payah pergi untuk berperang, tolong jaga isteri dia yang bernama Ruqayyah. Sebabnya isteri dia tengah sakit waktu tu. Anak. Dan isteri Sayyidina Uthman ni ialah merupakan anak kepada Rasulullah, Ruqayyah. Salah seorang anak Rasulullah. Jadi Nabi cakap anak dia tengah sakit, dia cakap tak payah ikut berperang di perang Badar. Tetapi Sayyidina Uthman turut dapat pahala perang Badar. Dia dapat juga walaupun dia tak pergi berperang kat perang Badar, dia dapat pahala perang Badar. Sesiapa yang pergi perang Badar, pahala dia dapat pahala perang Badar. Pahala perang Badar ni dia berbeza dengan perang-perang lain dia lebih pahala dia lebih besar. Sebab Allah dah janjikan siapa yang ikut berperang di perang Badar akan diampunkan segala dosa-dosanya sebelum dan selepas peperangan Badar. Maksudnya apa yang lepas tu ada apa yang dia buat dosa ke selepas perang Badar, Allah dah ampunkan dosa dia. Sebab tu masa perang Uhud ramai sahabat-sahabat yang tak ikut berperang di perang Badar. Dia ajak bila dapat berita tentera musyrikin Mekah nak menyerang Madinah, para sahabat yang tak ikut berperang di perang Badar, dia mengajak, dia cakap Rasulullah kita ikut berperang, pergi berperang. Sebelum tu Nabi Muhammad bermesyuarat ataupun berbincang dengan para sahabat sama ada nak keluar pergi berperang atau bertahan sahaja di kota Madinah. Nabi sebenarnya lebih berat atau lebih cenderung untuk bertahan di dalam kota Madinah sahaja, tetapi para sahabat kebanyakannya nak pergi keluar berperang. Terutamanya sahabat-sahabat yang tak ikut berperang di perang Badar. Bila dah desak-desak, Nabi pun bersetuju kita keluar berperang. Lepas tu Nabi balik rumah, Nabi pakai baju besi semua. Sementara Nabi pakai baju besi tu, para sahabat dia macam rasa bersalah. Dia cakap mungkin kita ni terlalu memaksa Nabi untuk keluar berperang. Tetapi lepas tu Nabi keluar dah siap pakai semua kelengkapan perang, dah pakai baju besi, dah pakai topi besi, dah bawa pedang. Para sahabat ni cakap, "Ya Rasulullah, kalau kau ingin
kita bertahan di kota Madinah saja, kami akan ikut. Tapi apa jawapan Nabi? Nabi cakap tidak pantas ataupun tidak layak bagi seseorang Nabi apabila dia telah mengenakan pakaian perangnya untuk menarik balik keputusan yang telah dibuat. Jadi keputusannya bergerak keluar kota Madinah. Tapi sebenarnya peperangan Uhud tu memang dekat kota Madinah pun, tapi cuma dekat bahagian luar, bukan kat bahagian kota. Okey. Soalan 15. Rasulullah berhijrah ke Madinah bersama dengan ni senang. Saidina Dengan Abu Bakar. Ya, dengan Saidina Abu Saidina Bakar. Abu Bakar lah. Dia atau Rasulullah ni dia berhijrah ke Madinah berdua je dengan Saidina Abu Bakar. Dan dia bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari pun dengan Abu Bakar. Masa sembunyi dekat Gua Sur tu, anak Abu Bakar ditugaskan untuk membawa makanan. Selama 3 hari tu bawa makanan untuk Saidina Abu Bakar dan Rasulullah. Dan yang lain ni macam Umar, Saidina Osman, Saidina Ali ni selepas Nabi berhijrah. Ada yang di antara anak Abu Bakar tu Saidina Aisyah. Ya, Saidina Aisyah. Antara anak Saidina Abu Bakar ialah Sayyidatina Aisyah. Yang akhirnya berkahwin dengan Nabi. Dia berkahwin dengan Nabi dan jadi isteri Nabi. Dan Abu Bakar ni bukan sahaja sahabat Nabi tetapi dia bapa mentua kepada Nabi. Okey, dan macam Umar, Osman dan Ali ni dia berhijrah selepas Rasulullah berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Barulah yang lain-lain menyusul. Yang lain-lain menyusul, diorang berhijrah senyap-senyap kecuali Umar je. Umar dia nak pergi berhijrah kat Madinah, dia secara terang-terangan. Dia pergi kat Kaabah tu kan, dia naik kuda, dia cakap apa dekat penduduk Mekah, aku nak pergi berhijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalang aku, silakan. Kalau dia nak tengok isteri dia menjadi janda dan anak-anak dia menjadi yatim piatu. Lalas tak ada seorang pun yang berani halang Saidina Umar. Okey. Untuk soalan objektif kita letak 15 soalan saja sebab kita nak fokus pada soalan bahagian B. Soalan 20 soalan Ustaz letak. Hilap lupa pula. Okey, soalan 16. Rasulullah telah menghantar Saidina apa untuk memberitahu tujuan kedatangan orang Islam ke Mekah. Tujuan kedatangan orang Usman. Okey, Saidina Osman. Ini masa sebelum perjanjian Hudaibiyah. Nabi menghantar Saidina Osman. Sebab mula Nabi nak hantar Saidina Umar. Tapi Umar menolak. Umar cakap dia ni jenis kasar ataupun jenis hati kering kan. Kalau tak puas hati je, dia terus asyik nak ni je. Nak apa ni? Bunuh je lah kan. Kalau dia kena provoke sikit, akan berlaku pergaduhan. Jadi dia cakap lebih baik hantar Osman ni untuk berunding. Sebab Osman ni orangnya lebih lembut, berlemah lembut. Okey. Soalan 17. Yathrib merupakan nama asal apa? Madinah. Okey, Madinah.
sebelum ditukar menjadi Madinah, nama asalnya ialah Yathrib. Yathrib ni memang terkenal dengan pokok-pokok kurma sampailah sekarang. Sampai sekarang pun banyak pokok kurma. Yang terbaik hasil kurma atau buah kurma yang terbaik hasilnya daripada Madinah. Dan orang-orang Madinah kebanyakannya dulu ialah pengusaha ladang kurma. Jutawan kurma kebanyakannya. Orang-orang Madinah. Okey, soalan 18. Di Perang Uhud, tentera Islam telah diserang oleh pasukan. Siapa yang menyebabkan tentera Islam Mereka Khalid. Ha? Khalid bin Walid. Okey, Khalid Al-Walid. Ini adalah Khalid Al-Walid. Okey. Masa Perang Khandaq, tentera kafir ialah seramai 3,000 orang. Kena ingat 3,000 orang. Tetapi daripada 3,000 orang tu, seramai 200 orang telah ditugaskan untuk bersama-sama dengan Khalid Al-Walid untuk memantau peperangan dari jauh. Khalid Al-Walid ni pada mulanya dia tak ikut berperang tau. Dia cuma stay dekat satu tempat tu, satu kawasan tu. Dia tengok je peperangan tu. Dia tengok nak tengok mana kelemahan orang-orang Islam. Dia tengok je. Jadi yang tinggal bertarung dengan orang Islam ialah 2,800. Jadi bila Khalid ni dia tengok je, dia perhati je kan. Dia dapat tahu kekuatan orang Islam ni ialah terletak dekat pasukan pemanah, 50 orang pemanah dekat atas bukit tu. Dia dah dapat tahu dah kekuatan orang Islam kat situ. Tapi dalam masa yang sama, 50 orang pemanah dekat atas bukit tu, dia tahu kedudukan pasukan Khalid Al-Walid ni dekat mana. Bila pasukan Khalid Al-Walid maju ke depan, nak serang, pasukan pemanah ni terus panah. Jadi Khalid Al-Walid pun dia undurkan pasukan dia pantau lagi. Sehinggalah dia melihat mana turun. 43 orang turun, barulah dia pergi serang. Habis dah tinggal 200. Dia pusing Bukit Uhud. Dia pusing bukit tu, dia serang dari belakang. Yalah, 200 lawan 7 orang. Awak boleh fikirkan macam mana. 7 orang yang tinggal dekat atas bukit tu semuanya mati syahid. Okey, soalan 19. Kaum Ansar terdiri daripada kaum Aus dan kaum Hazraj. Okey. Macam Quraizah, Qainuqa, Nadir ni, yang 3 ni, kuning, biru dengan merah ni ialah kaum Yahudi. Kaum Ansar ni terdiri daripada 2 kaum ni, iaitu Aus dan Hazraj. Hazraj. Kaum Aus dan Hazraj ni J. Hazraj. Tak, bukan yang depan itu H ke K? H. Hazraj. Salah saya je K. KH kan? KH. Biasa saya tu juga. Tengok jadi ada bunyi. Patutnya KH. Mungkin Ustaz salah AJ ni. Hazraj. Okey. Kaum Aus dan Hazraj ni sebelum kedatangan Nabi dia asyik berperang je antara satu sama lain. Batu api dia tahu tak siapa? Ni batu api dia. Qainuqa, Quraizah, Bani Nadir ni. Ni batu api. Dia selalu melagakan kaum Aus dan Hazraj ni untuk berperang antara satu sama lain. Sebabnya bila kaum Aus dan Hazraj ni berperang, orang Yahudi dekat Madinah dia senang.
Dia senang. Tak ada orang kacau. Tu dia punya plan dia. Tapi selepas kedatangan Rasulullah, selepas ramai kaum Aus dan Khazraj dia masuk Islam, jadi dia dah tak berperang lagi dah. Dan Nabi mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Okey, soalan 20, soalan terakhir untuk bahagian A. Okey, selepas wahyu pertama diturunkan di Gua Hira, Nabi Muhammad telah pulang ke rumah dengan perasaan apa? Gementar. Ni. Gementar. Gelisah. Takut. Takutlah. Gementar. Gementar. Nabi takut, menggigil. Sebab dia pertama kali dia nak jumpa dengan malaikat Jibril. Gementar. Malaikat yang menyerupai bentuk asal dia. Ya, menyerupai bentuk asal dia. Nabi turun daripada Gua Hira tu. Gua Hira tu kat atas bukit. Kalau awak pergi sekarang pun ada, tinggi bukit dia. Nabi turun, Nabi pusing tengok kat langit, penuh. Langit ditutupi oleh sayap malaikat Jibril. Nabi terus balik, menggigil. Dan sampai kat rumah, Nabi suruh isteri dia selimutkan dia. Orang lain tak nampak. Isteri dia bawa dekat Orang lain tak nampak, Nabi je nampak. Lepas tu Nabi balik rumah, Nabi suruh isteri dia Khadijah selimutkan dia. Sebab Dia bersalah maksudnya. Jibril Apa bersalah. Dia besar lah Jibril tu. Saya ingatkan dia datang kecil. Tu bentuk apa ni? Bentuk asal dia. Besar. Sayap dia je dah menutupi langit dah. Ustaz, betul kan Nabi satukan kaum musyrikin dan ni. Dan muslimin kan? Menyatukan kaum musyrikin dan muslimin. Nabi satukan kaum musyrikin dan muslimin. What? Kau Muhajirin dan Ansar. Ya, Muhajirin dan Ansar. Okey, kita masuk ke bahagian B. Okey. Mengapakah Rasulullah diutuskan? Berikan 2 sebab. Untuk Menyapa tekak kalau betul-betul lah saya jawab tadi. Takak tak apa? Dia salah ni. Muhajirin dan Ansar. Takak tak apa? Okey. Tak. Dia cakap tak. Bukan. Dia tersilap. Mengapakah Rasulullah diutuskan? Berikan 2 sebab. Kerana untuk menyebarkan agama Islam. Untuk Boleh terima ke? Untuk semua umat Malaysia Untuk meninggalkan agama Islam. Tak tahulah. Okey. Awak boleh letak jawapan memperbetulkan akidah orang Arab di Mekah. Yang tadi ada kan soalan tadi tu. Awak boleh ambil je dia punya ni. Kadang-kadang kau perasan kata ada jawapan yang kita nak. Membetulkan akhlak orang di Mekah, orang Arab di Mekah. Tidak akhlak Lepas tu menunjukkan cara beribadat kepada Allah dengan cara yang betul. Itu memberi rahmat kepada seluruh alam. Okey, membetulkan akidah ni maksud dia mengajak orang kembali kepada Allah. Orang kembali beriman kepada Allah. Membetulkan akhlak ni ialah mengajak orang-orang Arab tu dah tinggalkan sikap-sikap buruk dia. Macam berzina, minum arak, berjudi. Nabi ajak betulkan. Lepas tu Nabi tunjukkan cara beribadat kepada Allah dengan cara yang betul. Orang Arab waktu tu contohnya macam tawaf. Tawaf patutnya kena menutup aurat. Sampaikan dekat Mekah, orang-orang Arab ni dia tawaf sambil telanjang.
Sambil telanjang, lepas tu sambil bertepuk tangan, bersiul, lepas tu bertalbiah. Talbiah dia ada tambah unsur-unsur kesyirikan dalam tu. Nabi tunjukkan cara tawaf yang betul. Lepas tu bertalbiah dia dengan cara yang betul. Lepas tu Nabi ni memberi rahmat kepada seluruh alam. Dia bukannya diutuskan untuk orang Arab saja, tapi untuk seluruh manusia di dunia. Okey, soalan 22. Berikan 2 kelebihan yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad berbanding Nabi-Nabi terdahulu. Dua kelebihan. Tak faham. Kelebihan ni mujizat Ya. bukan? Dia bukan mukjizat. Dia bukan Bukan. semata-mata mukjizat saja. Sekejap. Benda yang bermimpi yang akan terjadi. Okey, dia macam contoh Ustaz bagi tahu macam setiap nabi dan rasul ni akan diberi kelebihan masing-masing. Dan Nabi Muhammad tidak terkecuali. Tapi antara nabi-nabi ni, Nabi Muhammad yang paling istimewa Allah bagi dia punya kelebihan. Terima kasih Allah. Kelebihan yang Nabi dapat ni, nabi-nabi lain tak dapat kelebihan dia. Boleh mendapat. Isra Miraj. Membelah. Itu bukan ke dia punya ni ke? Mujizat tu. Okey. Boleh kalau nak masukkan mujizat pun boleh juga. Kalau macam saya masukkan Al-Quran je lah. Okey. Al-Quran Boleh diterima. Yang lain mana Okey. ada Al-Quran dah. Okey. Al-Quran. Awak tambah je sikit. Kitab Al-Quran yang akan terpelihara sehingga hari kiamat. Okey, macam kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi lain, dia tak terpelihara. Dah kena kopi, dah kena diubah-ubah dah kitab Al-Quran, kitab-kitab diorang. Tapi kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad ialah kitab yang diturunkan kepada dia akan terpelihara sehingga hari kiamat. Allah akan jaga isi kandungan Al-Quran ni sampai hari kiamat. Okey. Kelebihan yang seterusnya Nabi kurniakan kepada Nabi Muhammad ialah Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh alam. Nabi Muhammad Saya ni kena dia keluar sebab ada urusan. Ada orang Okey, kata. boleh. Alright. Pasal. Bukan awak Kau. Okey. Boleh. Okey. Nabi dan Rasul yang diutus untuk seluruh alam. Macam Nabi Muhammad ni dia diutuskan untuk seluruh alam. Bukan dekat sesuatu tempat ataupun dekat sesuatu kaum sahaja. Macam nabi-nabi lain, dia hanya diutuskan untuk berdakwah dekat dalam kawasan tu sahaja ataupun dekat kaum tu sahaja. Tetapi Nabi Muhammad ni dia diutuskan untuk seluruh alam. Contohnya macam Nabi Musa. Nabi Musa ni Allah utuskan untuk dia berdakwah dekat kaum Yahudi. Kaum Yahudi. Dan dekat kaum Yahudi sahaja. Dia tak boleh pergi kat tempat-tempat lain. Sebab kat tempat lain waktu tu ada Nabi lain. Nabi Musa ni dia hidup sezaman dengan Nabi Harun. Dia hidup sezaman dengan Nabi Harun. Jadi kat tempat lain tu dah ada Nabi lain. Tapi Nabi Muhammad ni diutus untuk seluruh alam. Okey. Dan Nabi Muhammad ni juga penghulu kepada para Nabi dan Rasul. Penghulu. Dia ketua kepada para Nabi dan Rasul. Okey, seterusnya. Dapat memberi syafaat kepada manusia di hari kiamat. Nabi Muhammad sahaja yang boleh memberi syafaat kepada manusia di hari kiamat. Syafaat ni ialah lebih kurang maksud dia ialah memberi pertolongan kepada manusia masa hari kiamat nanti. Okey.
Soalan 23. Macam dia main animation. Pandai ni. Berikan 2 nama sahabat Rasulullah. Ini senang. Abu Bakar Ali. Affan. Awak boleh letak mana satu antara 4 nama ni. Sayyidina Ali. Letak 2 saja. Kalau yang bagi cadangan gali parit tu? Boleh juga. Tu Ubay bin Salul. Oi. Salman lah. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farki. Lepas tu saya kena pangkah. Kena pangkah. Ustazah saya cakap yang right kita orang punya kertas berkemungkinan Ustazah darjah 1 jadi dia akan ikut je jawapan yang straight dalam kertas punya jawapan. Yang skema tu. Okey. Dia ikut skema jawapan Okey, kalau nak ikut yang masyhur, empat orang ni antara yang masyhur, antara yang popular. Macam tu lah juga itu Ustaz yang 23 tahun penurunan Quran tu. Dia bagi tahu 13 tahun Mu'taz salah, saya jawab salah. Lepas tu tiba-tiba jawapan dia betul. Saya cakap ikut jawapan skema. Dia ikut jawapan skema. Tuan tu kalau ikut jawapan skema tu maksudnya dia straight. Dia ikut betul-betul straight ikut daripada ni skema jawapan tu. Bila kita bagi jawapan yang berbeza sikit walaupun betul, dia tak terima. Tu agak straight kalau macam tu. Straight to the point. Dia tegas. Dia tak linear. Jadi kalau nama-nama sahabat, kalau boleh letak je lah yang 4 ni. Letak Abu Bakar dengan Ali. Abu Bakar dengan Ali ke, Umar dengan Osman ke, ni antara yang masyhur ataupun yang popular. Sebenarnya ramai lagi sahabat-sahabat yang masyhur dan popular. Ada je sahabat dalam ni yang Sebabnya yang masyhur, 4 orang ni masyhur sebab 4 orang ini dilantik menjadi khalifah. Itu yang antara dia popular tu. Sebenarnya ramai lagi. Kita ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Ni semua, lepas tu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni semua 10 orang yang dijamin masuk syurga. Termasuk 4 orang ni. Okey, soalan 24. Naraikan 2 nama bapa saudara Rasulullah. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Talib. Sayyidina Abu Talib pula. Abu Talib, Sayyidina Hamzah. Abang dengan Hamzah itu je. Sayyidina Abbas. Abbas tadi. Abu Talib Abu Lahab. Okey. Kenapa Ustaz buat macam gini? Okey. 2 Islam, 2 Islam. 2 Islam yang kuning dan merah, kuning dan hijau ni yang masuk Islam. Yang merah dengan biru ni dia kafir, mati dalam kafir. Merah ni kafir, yang biru tu kafir tetapi menyokong Islam. Abu Talib ni dia baik sikit lah. Dia walaupun tak masuk Islam tapi dia tak menentang Nabi. Dia menyokong Nabi. Berbanding Abu Lahab ni yang pakai Ya, dia dapat hukuman dari Allah yang paling ringan dia. Pakai kasut. Menggelegak otak ni. Dia pakai kasut daripada api neraka, menggelegak panas dia sampai ke otak. Sampai ke kepala. Macam nak berkecil-kecil. Ya. Dia berbanding Abu Talib ni dia baik dengan Nabi. Abu Lahab ni pula memang tak dia melawan. Melawan. Allah dah laknat dia dalam surah Al-Ahab tu. Ya, di surah Al-Masad. Surah Al-Ahab, surah Al-Masad. Saidina Hamzah yang mati syahid. Dia ni nanti penghulu ataupun ketua orang-orang yang mati syahid dekat syurga nanti. Saidina Abbas ni dia bapa saudara Nabi tapi yang terakhir memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah. Saidina Abbas. Tapi yang popular biasa awak dengar Saidina Hamzah dengan Abu Talib kan. Seorang yang masuk Islam, seorang yang tak masuk Islam. Okey. Soalan 25. Berikan 2 isi kandungan perjanjian Hudaibiyah. Kejahatan 10 tahun. Okey. Ataupun tidak boleh berperang selama 10 tahun. Lepas tu
Apabila orang Islam pergi ke Mekah tidak boleh dipulangkan. Apabila orang Mekah pergi ke Madinah harus dipulangkan. Okey, orang Madinah yang lari ke Dia orang tak Mekah. boleh tidak tunaikan boleh haji waktu tu dia dikembalikan. tunaikan tahun depan. Orang Mekah Ya. yang lari ke Madinah tidak boleh dikembalikan ke Mekah. Ada satu Ya. lagi kan? Ada lagi. Ni Jadi orang benarkan Islam dikembalikan. mereka benarkan. berapa hari itu. Hari Berapa ada tahun itu? Kena tunggu panjang. Tahun hadapan ya. Tahun depan. Biasa dia takkan bagi banyak ni. Dia takkan tanya macam soalan macam gini kan. Dia tak adalah bagi sampai suruh Nombor hijau sebutkan ni semua. hijau dengan warna biru tu apa beza dia? Tak beza. Tak, ada beza. Ada kan. Satu orang Madinah yang pergi ke Mekah. Satu lagi orang Mekah yang pergi ke Madinah. Orang Mekah yang pergi ke Madinah kena kembalikan. Orang Madinah yang pergi ke Mekah tak perlu dikembalikan. Okey. Soalan 26. Senaraikan dua fungsi masjid. Ni senang ya kan. Selain daripada pusaka masyarakatan, pusat pentadbiran, pusat pendidikan, pusat kesenian. politik, pusat kemasyarakatan, pusat menuntut ilmu. Banyaknya pusat. Okey. Selain yang ni soalan dia selain daripada pusat ibadah. Biasa dia akan ada juga soalan yang macam gini. Dia dah tahu dah awak mesti dia dah tahu kan awak nak tulis pusat ibadah. Lepas tu dia buat soalan macam gini. Selain dari pusat ibadah. Pusat ekonomi, pusat politik, Pusat boleh tak saya keluar sebab mak saya suruh makan. Dah ambil ini. Okey, boleh. Bukan saya tau. Makan je kat depan kelas. Okey, boleh. Pergi ya. Okey. Dia kata terima kasih. Okey, Ustaz cuba cepatkan Okey, dah nak habis dah ni. Sampai 30 soalan ni. Okey, terangkan peringkat penurunan Al-Quran. Ada 2 peringkat daripada Batu Izzah ke Lumafus ke Nabi Jibril. Nabi Jibril pergi ke peringkat pertama daripada Batu Izzah sampai Allah hantar dia pergi Baitul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lepas tu dia kat Nabi Jibril, lepas tu dekat Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bertengah Lepas tu ke Jibril. Apa nak cakap? Mula-mula dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzati. Daripada Baitul Izzah turunkan kepada Malaikat Jibril ke Rasulullah. Baitul Izzah dulu ke Lauh Mahfuz dulu? Dia tulis macam petikan. Lauh Mahfuz atau apa-apa Rasulullah. Biasa macam itu lah juga. Mula Lauh Mahfuz, Baitul Izzah kepada Rasulullah. Ustaz. Saya tu dia ada macam kotak-kotak kena tulis Lauh Mahfuz kan. Lepas tu yang kedua tu dia betul-betul kosong. Saya tulis Baitul Izzah. Tapi salah. Kalau kawan saya tulis Baitul Izzah kurungan langit dunia. Dia betul. Boleh pula macam tu Baitul Izzah ni ialah langit dunia lah. Okey. Soalan 28. Okey, ada langsir kat ini. Berikan 2 sebab Nabi berhijrah ke Madinah. Berdakwah. Sebab berdakwah dengan Allah suruh. Okey. Untuk berlari daripada siksaan orang Mekah. Okey. Pertama sekali jemputan daripada penduduk Mekah. Orang Madinah. Orang Madinah yang jemput Nabi datang ke Madinah. Orang Mekah. Lepas tu perintah daripada Allah yang suruh berhijrah. Itu penindasan dan siksaan terhadap orang Islam semakin hebat. Semakin hebat. Ayat dia hebat tu. Terdapat rancangan orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Awak boleh pilih antara 4 ni, pilih je 2. Ambil kuning hijau, senang, pendek. Ya. Biasa soalan macam gini, dia akan suruh bagi 2 atau 3 je. Takat ni Ustaz tak pernah nampak lagi dia suruh bagi 5 ke. Kalau dia minta bagi 5. Kalau 5 tu awak kena dan lain ni orang jawab. Biasa dia akan 2 ataupun 3. Biasa kalau yang macam banyak-banyak ni kan, dia akan bagi soalan yang apa ni orang cakap,
Yang pendek tau. Bulat-bulat. Kan Ah, jepit-jepit. Contoh Bukan senaraikan ada yang nama masa Nabi sahabat-sahabat Muhammad datang ke Nabi. Madinah tu lagu dia. Ya. Lepas tu dia akan tanya, okey, senaraikan peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Tu pun 3 je. Kalau ikut silibus awak. Okey, soalan Soalan seterusnya. 29. Berikan 2 sebab kemenangan orang Islam dalam perang Khandaq. Kerana sebab cadangan menggali parit. Dan Okey, bantuan orang kafir daripada tidak Allah. dapat melintasi parit besar yang digali orang Orang Islam. kafir tidak. Dia bantuan daripada Allah tu boleh. Boleh Bantuan daripada dengan Allah. tentera kafir berpecah lah. Yang antara yang awak boleh jawab. Tapi kalau awak rasa logik daripada ni, boleh je. Tak lari daripada fakta. Allah menurunkan ribut taufan. Ni. Semestinya awak cakap, mesti menurunkan ribut taufan, awak cakap bantuan daripada Allah. Boleh juga. Okey, soalan Ustaz. yang 30. Tadi, Boleh. kalau soalan ditanya, berikan 2 pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Boleh kan tulis yang Allah menurunkan ribut pada perang Uhud, menurunkan malaikat pada perang tu boleh? Boleh. Boleh ke? Pertolongan. Tu antara pertolongan Allah kan. Saya tulis tu betul. Betul kan? Menurunkan ribut taufan. Lepas tu menurunkan malaikat. Lepas tu Masa perang. Membina sarang laba-laba masa ni. Ya tu. Betul ke? Di Gua Sur kan? Tapi yang ni dia tanya semasa Nabi Muhammad dan Abu Bakar lari daripada orang tu. Jadi tu dia pasal perang, dia kena pasal yang lari. Saya terfikir. Kalau pasal lari tu ni lah. Yang labah-labah lah. Bukan lari sebenarnya, berhijrah. Berhijrah. Labah-labah. Labah-labah dengan apa? Burung pepati. Burung bertelur. Dia membuat sarang macam gua tu dah lama. Kira dia nampak. Lagi satu apa Ustaz? Dia nampak apa ni? Soalan 30. Kan? Soalan 30. Okey, soalan 30. Tak sabar-sabar nak habis tu. Okey, namakan 2 orang yang telah meninggal dunia. Yang disayang orang semua sebelum peristiwa Isra dan Miraj. Ni. Khadijah binti Khuwailid. Panjang ni kau bagi. Khadijah dan Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Rahman dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Khadijah, Sayyidatina Khadijah dengan Abu Talib. Bapa Abu Talib Abdul Rahman Bukan, Abdul Muttalib. Yo. Semua dia pening sebab dia abu-abu semua. Abu Talib bin Abdul Rahman. Dia sebenarnya, nama Abu Talib ni, dia nama samaran dia je. Nama betul dia ada nama dia. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Ya. Balik abu-abu pening lah. Okey. Ustaz. Okey, habis lah. Ustaz. Kita kalau. Okey, kita Ada orang panggil. Tak apa. Tadi kan saya jawab ibadah ulul syariah. Kata dia tanya sifat harus. Sifat harus lah. Rasul. Ya. Lepas tu? Lepas tu kan saya jawab macam ni kan. Sifat harus Rasul tu benda yang manusia biasa buat kan? Yes, sifat harus. Tu saya jawab apa? Saya jawab hidup dan mati. Lepas tu? Lepas tu dia bakar. Kosong. Tak kosong lah. Ustaz saya kata tak boleh. Tak boleh. Tapi tak saya rasa Nabi pun mati juga apa. Betul. Yelah. Sebenarnya boleh je. Kalau macam tu yang nak kalau jadi macam tu paling selamat awak tulis je
tidur. Dah berkahwin. dah. Saya Dah kalau dah. saya cakap kalau tulis tidur lah. Makan minum tak apa, tapi kalau tulis makan tidur salah. Oh, ya Makan ke? tidur. Lepas makan tu masa saya dia cakap kalau makan tu lepas tu tidur. Mana mungkin lah. Jadi dia pun salah. Makan tu betul, tidur salah. Tadi saya dapat Nak tidur kena buat tidur bangun. Dia macam opposite. Oh, dia kena Berlawanan. berlainan lah. Kalau Berlawanan. dua lah. Kalau tiga tu boleh buat apa-apa. Saya cakap. Oh, okey. Saya dapat 92. Ingat soalan dia. Nabi, contoh sifat harus bagi rosa ialah makan. Lepas tu lagi satu dah ada tempat kosong, kena jawab minum. Kalau jawab tidur salah. Okey lah je tu. Kena ikutlah macam yang ustazah awak nak tu. Sebab ustazah ataupun ustaz awak. Sebab kita ni kadang-kadang kita tak tahu. Penanda kertas kita ni kadang-kadang ada yang straight, ada yang dia boleh terima jawapan kita. Kan? Kita tak tahu. Jadi kita ikut jawapan yang straight tu. Okey, kita tamatkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.